Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sambung lagi dalam taburan kebarangkalian. Cikgu rasa tak sempat nak masuk taburan normal rasanya. Taburan normal, tak apalah. Taburan binomial, sorry. Patutnya kita belajar taburan kebarangkalian, taburan binomial, lepas tu taburan normal. Okay, rasa macam tak sempat. Kalau cikgu terpaksa buat kelas pun minta maaf deh. Sebab nak kejar syllabus. Okay, hari ni dalam buku teks rasanya ni, cikgu tak sure muka surat berapa. Boleh sembuk balik lah. Hari tu latihankan diri 5.3. Okay, mungkin ada masalah nak buat. Tak apa, kita akan tengok balik hari ni. Okay, contoh 4. Kita pergi kepada contoh 4. Okey, kita tengok sebuah kilang. Di sebuah kilang dia kata seorang penyelia ingin memeriksa kualiti jenis produk secara rawak. Okey, dalam satu kotak tu terdapat produk lah. Dia kata terdapat 3 buah produk J dan 5 buah produk K. Penyelia itu mengambil satu produk secara rawak dan jenis produk akan dicatatkan. Okey, contohlah kita dalam satu kotak tu kita nak ambil tanpa kita melihat lah, kita pun ambil. Mungkin kita ambil J, mungkin kita ambil K. Okay. Produk tersebut akan dimasukkan semula ke dalam kotak dan proses pemeriksaan kualiti produk ini dilakukan sebanyak 3 kali. Okay. Jadi dia dah dia ambil, dia check lah sama ada produk tu elok ke tak. Lepas tu dia letak balik macam tu. Okay, baik. Soalan dia kata katakan X mewakili bilangan produk K diperiksa. Okay. Jadi kita antara dua je, sama ada kita ambil K ataupun kita ambil J. Okay, kalaulah cikgu terambil J, jadi kebarangkalian untuk ambil J dia akan jadi 3/8. Okay, sebab apa? Sebab hanya ada 3 sahaja J dan kesemua bilangan sampel adalah 8. Tapi kalau cikgu ambil K, kebarangkalian dia akan jadi 5/8. Sebab apa? Sebab K tu ada 5. Okay, dan X dia kata mewakili bilangan kali produk K diperiksa. Jadi antara dua je lah X ni, sama ada dapat K atau dapat J. Tak? X ni ada 2, dapat dan tak dapat. Maknanya dapat K lah. Dapat K, satu dapat J. Dapat K atau tak dapat K. Jadi berapa kali? 3 kali. Mungkin kali pertama tak dapat langsung. Okey, mungkin kali kedua dapat, mungkin kali ketiga, kali pertama dapat, kali kedua dapat dan kali ketiga dapat. Maknanya kosong tu bermakna dia tiga-tiga tu tak dapat pun. Sekali bermaksud mungkin dia dapat J sekali, 2 lagi tak dapat. 2 bermaksud 2 kali dia dapat K. 1 kali tak dapat. Dan 3 bermaksud ketiga-tiga dia dapat K. So inilah kita punya X. Okey. Okey, kita punya pemboleh ubah rawak adalah 0, 1, 2 dan 3. Okey, lukiskan satu gambar rajah pokok untuk mewakili semua kesudahan yang mungkin bagi X. So gambar rajah pokok ni kita akan bahagikan kepada 3 pemeriksaan lah. Okey, pemeriksaan pertama, pemeriksaan kedua dan pemeriksaan ketiga. Okey. Dan senarai taburan kebarangkalian serta kebarangkalian masing-masing untuk satu jadual. Senaraikan taburan nilai X serta kebarangkalian masing-masing dalam satu jadual dan seterusnya lukis satu graf. Okey, ini kita nak belajar lah macam mana kita nak lukis graf. Kita tengok penyelesaian dia. Okey, dia kata X tu adalah 0, 1, 2, 3. Ini mewakili bilangan dapat K lah. Kosong mungkin tak dapat langsung cikgu terangkan tadi. Okey, lepas tu cabutan pertama ni mewakili kepada gambar rajah pokok lah ni. Cabutan pertama, cabutan kedua dan cabutan ketiga. Okey, cabutan pertama mungkin dia dapat J, mungkin dia dapat K. Okey, jadi 3/8 ni dah nilai kebarangkalian dia. Okey, ni nilai kebarangkalian. Okay, untuk J dan ni untuk K. Jadi cabutan kedua, kenapa ada J dengan K? Sebabnya dia letak balik. Contoh dia ambil satu, dia letak balik J tu. Jadi dia akan jadi mungkin juga dia cabut J pula. Mungkin dia cabut K. Jadi masih lagi kebarangkalian dia 3/8. Okay, 3/8 dan
K ialah 58. Okay, cabutan ketiga sebab dia masuk balik cabutan J yang kedua tadi pun sama, dia akan ada J dan kebarangkalian dia 3/8, K kebarangkalian dia 58. Okay, dan kita buat samalah untuk setiap cabutan. Okay, contohnya untuk K pun sama, dia ada J dengan K. Untuk K di bawah ni pun dia ada cabutan J dengan K. Dan J ni pun kita cabut lagi dia sebanyak 3 kali. Dan K ni pun kita cabut lagi dia untuk cabutan ketiga. Jadi bila kita tengok J, J, J bermaksud kesemuanya dapat J lah. Jadi kenapa X kita X kita, R kita jadi kosong? Sebabnya kita punya X ni, okay, X ni nak dapat K. Okay, nak dapat K kan. Sekarang ni dia ada J semua. Jadi sebab tu kita buat kosong. Maknanya tak dapat langsung. Okay. Yang kedua JJK. JJK. JJK maknanya ada K1. Sebab tu R kita 1. Okay. Kemudian JKJ. JKJ 1 juga K. Kita dapat masa cabutan kedua. JKK. JKK kita dapat 2 kali K di cabutan kedua dan cabutan ketiga. So R kita sama dengan 2. KJJ maknanya cabutan pertama dia dapat K, cabutan kedua ketiga dapat J. So 1 maknanya 1 kali je lah dapat. Okay. KJK. KJK maksud dia kali pertama dengan kali ketiga dapat. So 2 kali dapat K. KKJ. KKJ bermaksud 2 kali juga dapat K. Cabutan pertama dengan cabutan kedua. Dan KKK, ketiga-tiga cabutan tu kita dapat. Jadi kita bilang lah, X tu kita tahu nak dapatkan K. So 0 sampai 3 ni bermaksud dia punya pemboleh ubah rawak tu lah. Discrete. Okay, kita boleh kira. Alright. And then yang pertama dia kata kita kena cari berapa nilai jadual. Nak cari nilai jadual ni kita kena buat satu persatu lah. Okay, kita kira yang pertama bila X R sama dengan 0. So bila R sama dengan 0, kita tengok balik jadual kita dekat mana. Maknanya yang ni saja. Yang ni je tak? Okay, jadi kita tahu dia adalah JJJ. Okay, JJJ maknanya kita kena darab. So 3/8 darab 3/8 darab 3/8. Okay, dapatlah 27/512. So jawapan dia ialah 0.0527. Okay, kenapa kita buat dalam bentuk point? Sebab kita nak lakar graf depan ni. Okay. Kemudian PX sama dengan 1. PX sama dengan 1, kita tengok jadual kita. Okay, kalau 1, dia ada 1, 2, 3. Jadi kita kena ambil lah ni. JJK, JKJ dan KJJ. Okay. So kita kena tambahkan ke semua sekali. JJK, JKJ dan juga KJJ. Okay, kebarangkalian lah. Cara tulis dia P dalam kurungan. P tu kebarangkalian. Okay, jadi J kita darabkan. J ialah 3/8 darab 3/8 dan K ialah 5/8. J 3/8, 5/8, 3/8, 5/8, 3/8, 3/8. Okay, semua sekali kita darab dulu dan kemudian kita tambah lah. Darab hak ni, tambah hak ni, darab hak ni, tambah hak ni, darab hak ni. So dapat jawapan dia, kita tukar dalam bentuk perpuluhan. Okay, dan PX sama dengan 2. Okay, kita lihat kepada gambar rajah kita. 2 sebanyak 3 kali juga. 1, 2 dan 3. Okay, so kita pun kira lah. PJKK, PKJK dan kebarangkalian KJ. Okay, jadi kita darabkan dan kita tambahkan ke semua sekali. Okey, so dapatlah jawapan dia dalam bentuk pecahan tukar kepada perpuluhan. Okey, kemudian PX sama dengan 3. PX sama dengan 3. Jadi PX sama dengan 3 ni dia ada 1 je. Okey, 1 ni je. So tak apa, kita kira je. Okay, jadi PKK. Kebarangkalian untuk KKK. Okay, jadi 5/8 darab 5/8 darab 5/8. So jawapan dia dalam bentuk pecahan
Jawapan akhir dia adalah perpuluhan. Okay, bila kita dah dapat dah semua nilai dia, okay, iaitu yang ni dan juga okay, ada 4 nilai. Okay, kita transfer dia dalam bentuk jadual. Okay. Okay, kemudian kita transfer dia dalam bentuk jadual. Dia kata wakilkan kebarangkalian yang mungkin X dalam bentuk jadual. So, lebih senang lah kita tengok X ni sama dengan R. Okay, jadi R kita ialah 0, 1, 2 dan 3. Okay, jadi kita transfer balik je dalam bentuk jadual. 0.0527, 0.2637, 0.4395, 0.2441. Okay, bila kita transfer dalam bentuk jadual, barulah kita buat dia punya graf lah. Kita buat dia punya graf, iaitu kebarangkalian X sama dengan R melawan R. Melawan R. So, yang mana satu X sama dengan R melawan R. Okay. Yang mana paksi X, yang mana paksi Y. Okay, yang ini paksi Y lah. PX sama dengan R. Okay, ini akan jadi paksi. Tengok Okay, yang ini akan jadi paksi Y. Yang ini akan jadi paksi X. So, yang mana satu R ni? R tu adalah bilangan dia yang ni. Yang ni. So, yang ini paksi. Yang atas semua paksi X. Yang bawah ni paksi Y. Okay. Jadi, paksi X kita ada 0, 1, 2, 3. Semuanya kita letak dalam graf. Dan paksi Y kita ada banyak titik lah. Untuk yang 0.0527. Jadi lebih kurang di sinilah tak? 0.05. Sebab tu 0.1, 0.05. Okay, kita just plot saja. Okay, untuk yang satu jawapan dia ialah 0.267. 0.26. So dia pangkal dekat situ lah. Okay, untuk yang 2, 0.43. Okay, sini. Dan yang keempat ialah 0.244. 244 sini. Okay, dan cara kita buat graf ini, kita panggil graf ni graf linear saja. Graf kita sambungkan saja daripada 0 ke atas, 1 ke atas, 2 jumpa titik dia, 3 jumpa titik dia. Macam tu je. Jangan awak pergi sambung macam ni pula. Jangan Okay, macam tu je kita sambungkan. Sebab kita nak tunjukkan nilai dia saja. Graf pokok saja. Okay, alright. Kemudian, okay, kita tengok kepada contoh 5. Macam conteng dah. Okay, sekejap. Okay, Okay, contoh 5 dia kata 70% daripada murid tingkatan 5 dahlia memperoleh grade A. Kena faham ayat yang pertama, dia kata 70% daripada tingkatan 5 tu dapat grade A. Dalam ujian akhir tahun bagi mata pelajaran sains, 2 orang murid dipilih. 2 orang secara rawak. Bila perkataan dia dipilih secara rawak, bermaksud dia punya X dia tu lah. X sama dengan R tu lah. Iaitu 2 orang. Okay. X sama dengan R sama dengan 2 tu. Jadi kita akan mula. Kita punya X. Terus kita dapat. X kita ialah mungkin tak dapat langsung. Mungkin dapat seorang. Mungkin dua-dua. Tu. Itu ayat dia. Dipilih secara rawak. Terus kita tahu dia adalah X. Daripada murid-murid kelas itu. Jika X mewakili bilangan murid yang tidak mendapat grade A. Maknanya sama ada yang kita pilih tu dapat grade A atau tak dapat grade A. Jadi X kita pilih yang tidak mendapat grade A. Okey. Tapi soalan bagi ialah 70% daripada murid tingkatan 5 memperoleh grade A. Okey, so tak apa. Kemudian dia kata bina jadual untuk menunjukkan nilai yang mungkin bagi X dan taburan kebarangkalian masing-masing. Dia nak bina jadual macam kita buat tadi. Dan seterusnya lukis graf. Okay, satu graf menunjukkan taburan kebarangkalian. Okay, yang pertama, kita akan tahu kita punya X tadi. Okay, yang macam atas tu. 0, 1, 2 dan 3. Okay, sekarang kita tengok 70% tu. Apa dia maksud 70%? Okay.
A bermaksud yang dapat grade A lah. Okey, pelajar yang dapat grade A adalah 70%. Jadi yang tak dapat grade A pelengkap ataupun yang tak dapat lah. A pelengkap bermaksud yang tak dapat A bermaksud yang dapat grade A pelengkap maksud yang tak dapat. Kita buat kesimpulan macam tu lah. Tak kisahlah dia dapat, tak dapat grade B pula. Tak kisahlah dia dapat grade B, C, D ke. Jadi berapakah A pelengkap dia? 30%. 20% lah tak? Sebab dia 100% ke semuanya. Okay, jadi yang ini kita boleh anggap dia sebagai 0.7 lah. Terus ini 0.3. Okay, jadi kita dah dapat. Tak ada masalah, kita boleh bina jadual ataupun kita boleh buat gambar rajah pokok dulu tak? Okay, kita dah pilih sebanyak 2 orang. Kita nak pilih sebanyak 2 orang. Okay, katalah pilihan yang pertama. Okay, pilihan pertama mungkin kedua-dua yang kita pilih tu adalah, ataupun awak nak buat macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, A macam tu, A dapat A calik, A calik. Okay, so mungkin dia punya penyelesaian sebab dia 2 kali je cabut tak, 2 saja dia pilih. So dia akan jadi AA, maknanya kedua-dua tu grade A. Okay, yang kedua ialah dapat, yang ketiga tak dapat. Yang pertama mungkin tak dapat, mungkin dapat. Dan yang terakhir, dua-dua pun kita pilih tu memang tak dapat A. So inilah dia punya kesudahan dia tak? Ni kesudahan dia. Okay, jadi bila kita tengok dia punya R dia. Okay, dia punya R dia, X sama dengan R. Yang ini AA bermaksud 2 lah tak? Okay, A calik. A calik 1 lah. Sekali je dapat. Ni pun sekali. Ini kosong. Tak? Okay, jadi kita dah dapat dia punya X, R dia. Jadi kita perlu kira dulu sebelum kita buat dalam jadual. So macam mana kita kira? Oh, dah ada penyelesaian kat bawah. Okay. Jadi kita kira X, dia di sini dia buat B. B tu bermaksud yang tak dapat tak? A yang tak dapat, B yang dapat. Sama je lah pengiraan kita tadi. Okay, sama je. Jadi 0.7 kalau kita tadi B murid mendapat AA 2 lah. Sama 0.7. B tu awak anggap macam AA. AB tu A calik dengan A betul. Okay. Jadi kita darabkan 0.7. Kenapa dia buat B? Sebabnya dia note saja, tak apa, tak ada masalah pun kita buat A ke A calik ke, tak ada masalah. Okay, jadi yang ini makna dia P untuk tak dapat kan? A. Okay, jadi 0.7 darab dengan 0.7. So dapat 0.49. Okay, lepas tu PX sama dengan 1 ni kita ada 2, iaitu A dengan A calik kan. Sama ada pilihan pertama tu dapat atau pilihan kedua tak dapat. Okay, samalah dengan dia buat ni. Cuma dia guna je AB. So 0.3 darab dengan 0.7 tambah dengan mendapat grade A ku. apa dia? Tu kat situ dia tulis B yang mendapat grade A 70% tu. Aha. B ialah maknanya yang PBB tu yang AA lah kan? PBB yang mendapat grade. Oh ya, betul. Oh yang ni calik tau. Betul-betul. Sebab 70. Dia terbalik dengan cikgu tau. Cikgu fikir terbalik. Okey. Tapi keliru pula di sini tau. AA ni yang tak dapat sebenarnya. Yang kita buat tadi kan. Okey. Tapi okey kan, faham kan? 0.42. Faham dia. Okey. 0.3 darab dengan 0.3 yang tak dapat. Okey. So 0.09. Jadi kita transfer dia dalam bentuk jadual. X sama dengan R ni ada 3 lah. 0, 1, 2. Dan nilai-nilai dia kita transfer dalam bentuk jadual. Dah ada jadual, barulah kita plot kepada graf.
So ini adalah paksi X. Ini adalah paksi Y. Paksi Y. Sebab dia kata melawan. Dia kata P, dia memang macam tu. PX sama dengan R melawan X sama dengan R. So yang ini mesti paksi Y. Yang ini mesti paksi X. Okay. Kataan melawan tu yang tinggi akan lawan yang mendatar lah. Okay. Alright. So kita plotkan macam biasa. Kita masukkan nilai R012 macam graf biasa je ni. Okay. Kosong ni skala di sini. Skala yang awak nak guna ni. 0.1 ni. Awak bergantung kepada awak punya nilai Y lah. Tapi biasanya nilai dia sama je. 0.1, 0.2 gitu je. Sebab nilai dia kecil. Okay, dia takkan jadi 246. Dia takkan jadi. Sebab kebarangkalian ni paling besar pun 1. Okay, so memang start daripada 0.1. Jadi kosong dia punya nilai dia di sini. 1 nilai dia di sini. Dan 2 nilai dia di sini. So sambungkan je guna graf pokok je. Okay. So itulah cara dia. Mungkin awak nampak lah nak buat macam mana untuk soalan latihan lepas 5.3 tu. Okay, mungkin insyaAllah. So latihan kendiri 5.4 sebagai homework hari ni. Ada 3 soalan saja. 1, 2 dan 3. Okay. Right, kita nak sentuh sikit untuk buku kerja. Okay, sikit lah kalau sempat Berapa minit lagi ni pun tak tahu. Berapa orang join ni? 6. 6 dah? Ni Zoom user tu siapa tak tahu. Zoom user? Dah 7 orang dah. Fahri baru masuk. Anis ke? Tak tahu lah. Mana Zoom user? Siapa Zoom user tu? Dia tu lah nama tu. Siapa? Siapa boleh respon Zoom user? Siapa? Mana tahu. Entah. Dia tak tukar nama ke? Siapa tu? Tahu respon. Respon. Siapa? Oh lama dia sampai live dah. Hilang dah. Dah live dia. Tiba-tiba pula takut. Itulah. Siapa? Zoom user. Pelik lah siapa. Entah. Scammer. Ke ni, ke Ebok. Mungkin ke Okey, untuk soalan muka surat 97. Okey, yang ini kita nak imbas sikit lah balik. Tak tahu berapa minit lagi tinggal, tak apalah. Okey. Dia kata, nyatakan pemboleh ubah rawak bagi setiap yang berikut. Jadi, pemboleh ubah rawak kita ingat balik lah. Kita antara, kalau tengok contoh dia, duit shilling dilambung sekali, dapat kepala bunga kan. Okey, sebiji jisim nanas. Okey, itu adalah, kita panggil pemboleh ubah selanjar sebab dia ada range dia. Okay, jadi dia punya pemboleh ubah adalah jisim nanas tu lah. Bergantung lah. 0.5 hingga 2.8. Okay, tapi kalau keputusan permainan catur ni rasa-rasanya apa dia punya Kalah. Menang kalah. Kalah. Satu lagi, seri. Tak. Menang, kalah ataupun seri. Okay. So B, tinggi seorang pelajar dipilih secara rawak daripada kelas tingkatan 5. Jadi pemboleh ubah dia adalah tinggi lah dok. Tinggi pelajar. Sebabnya dia tak bagi berapa tinggi. So dia mungkin dalam range lah. Okay. Ini pemboleh ubah rawak selanjar. Dan C, pemboleh ubah 2 biji dadu di lambung serentak. Okay, 2 biji nilai 2 biji dadu di lambung serentak. Macam mana tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, berapa nilai dia? 1 campur 1, 2. 2 campur 2, 4. 2 campur 1 dulu tak? 1 campur 1, 1 campur 2, 3. 1 campur 3, 4. 1 campur 4, 5. 1 campur 5, 6. 1 campur 6, 7. Dan mungkin yang terakhir dia akan jadi 6 campur 6. 6 campur 6, 12. Jadi dia di antara 2, 3, 4, 5, 6, 7
8, 9, 10, 11 dan 12. Ini adalah pemboleh ubah dia punya rawak lah. Rawak diskrit. Sebab dia kata hasil tambah 2 dadu dilambung secara serentak. Okay. Dan next, apa ni? Tulis semua kesudahan. Tanda-tanda set lah ni. Okay. Untuk yang A, apa ni? X ialah mewakili pemboleh ubah bilangan pelajar yang memakai cermin mata di dalam sebuah kelas yang terdiri daripada 20 orang murid. Jadi apakah dia punya X dia? Siapa boleh jawab? Kosong, 1, 2, 3, 4 sampai ni 20. Sampai 20 lah. Sebab kita nak pilih 20 orang kan. Okay. Jadi mungkin 20 Nanti semua kali. pakai. Mungkin 20 kali kita pilih tu tak kena pun pakai pelajar yang pakai cermin mata tak. Asyik yang tak pakai aje. Mungkin 20-20 tu tak pakai cermin mata. Pakai cermin mata. Okay. Okay, Y ialah pemboleh ubah yang mewakili masa yang diambil untuk membuat sebiji kek. Masa yang diambil di antara 1,5 jam sehingga 3 jam. Jadi apakah pemboleh ubah dia? Y sama dengan Y di mana Y ialah tak boleh lah sebabnya dia di antara ni dia akan jadi ada range lah tak? Dia akan Y di tengah, dia akan range dia 1,5 jam. Maknanya masih lagi dalam lingkungan tu lah. 1,5 jam dan 3 jam. Okay, jadi ini pemboleh ubah rawak selanjar. Okay, C. Z ialah pemboleh ubah yang mewakili seorang pesakit menjadi sembuh selepas dijangkiti kuman flu. Biasanya 3 hingga 8 hari. So, Z lah. Di mana Z ialah di antara maknanya termasuk lagi 3 hari dan 8 hari. Okay, macam itulah kita buat. Okay, D. Boleh ubah yang mewakili bilangan buah durian. Musim durian yang dihasilkan daripada setiap pokok di kebun Rahmah. Okay, kita tahu tak berapa bilangan buah durian tu? Dia mungkin akan jadi banyak Mungkin buahnya banyak sangat. Tak terkira. Tak terkira tu maksudnya N lah. Okay, tak terkira tu maksud N. Jadi X tu mungkin juga 1. Mungkin kosong lah. Tak ada pun tak. Tak ada pun yang berbuah kosong. 1, 2, 3 sehingga tak tahu. N tu sehingga tak tahu. Tapi masih boleh dikira lah. Tak tahu. N tu kira kita pun tak tahu berapa. Tapi masih boleh dikira. Sebabnya takkanlah infinity tak buah durian ni jatuh. Takkan lah. Besar sangat kebun duriannya tu. Bukan besar. Satu besar sangat. Satu lagi tuan dia malas nak kira. Dia letak je N. Tak? Mungkin juga macam tu. Kata sehingga N lah. N tu hampa kira lah sendiri berapa. Macam tu. Okay, so dari ni. Lukis gambar rajah pokok mewakili semua kesudahan. Okay, gambar rajah pokok ni kita cikgu terangkan tadi dah. Kesudahan X yang mungkin bagi setiap yang berikut. Lepas tu jadual taburan kebarangkalian bagi X. Jadual lah yang kita buat hari ni. Okay, dia kata sebiji dadu dilambung 3 kali. Maknanya X dia sama dengan 0, 1, 2, 3. X ialah pemboleh ubah diskrit mewakili bilangan kali mendapat nombor 3. Jadi di antara dapat nombor 3 atau tidak dapat nombor 3. Sebab tu cikgu buat macam ni. Cikgu lebih suka 3 dengan 3 pelengkap. 3 pelengkap tu maknanya tak dapat nombor 3. 3 bermaksud dapat nombor 3. Tak? Okay, jadi kenapa jadi 1/6? Kenapa jadi 5/6? Kenapa? 1/6. Kenapa jadi 1/6? Kebarangkalian dia di sini. Mungkin kenapa? Sekali dia dapat. Tapi Mungkin kenapa 5 1/6? kali. Sebab dadu ada 6. Ya, betul. Sebab dadu ada 6 nombor kan. Jadi dapat nombor 3 tu memang 3 tu memang ada 1 je dekat nombor tu. Kalau nombor lain pun nombor 1 juga. Contoh dia kata dapat nombor 5 pun 1. Okay, tapi kita rangkumkan selain daripada nombor 3 ialah nombor 1, 2, 4, 5 dan 6 ada 5 nombor lain. So dia akan jadi 5/6 lah. Okay, kebarangkalian ni kita pegang nilai dia untuk cabutan pertama, cabutan kedua dan cabutan ketiga. Okay, so yang ini adalah cabutan pertama. Yang tengah ni cabutan kedua dan last sekali cabutan ketiga. Okay.
Sama je pengiraan tadilah yang kita buat dalam bentuk jadual. Okey, letak dia punya R dan letak dia punya nilai dia berapa. Okey, sama je. Jadi kita kena buat untuk setiap satu dia punya R tu. Sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3. Okey? Boleh? Yang ni dia tak buat lagi ni. Boleh. Kesudahan dia berapa, lepas tu dia punya R dia berapa. Tak? Jadi kalau nak senang buatlah, tapi kalau awak dah nampak senang buat terus. Okey? Alright. Ada berapa masa lagi? Ada 8 minit lagi. Okey, tak apa. Kita nak tengok yang ni dulu. Soalan nombor 3. Okey, sebuah beg mengandungi 2 biji guli merah dan 4 biji guli hijau. Sebiji guli dicabut dan selepas mencatatkan warnanya, guli itu kembali dalam beg sebelum sebiji guli dikeluarkan lagi. Maknanya dia nak cakap nilai dia tetap sama lah. Kebarangkalian dia tetap sama. X mewakili bilangan kali mendapat guli hijau. Tengok X mewakili bilangan kali mendapat guli hijau. Jadi dalam 2 cabutan kita tahu dah. X dia mestilah 2 paling banyak pun. Jadi X dia sama dengan 0, 1, 2. Macam tu je awak ingat. 2. X mewakili mendapat guli hijau. Kalau dalam situasi ni ada hijau dengan merah je. Tak? Jadi kebarangkalian dapat hijau. Jadi kita buatlah cabutan dia hijau dengan merah. Lepas tu berapa dia punya kebarangkalian dekat sini? Apa dia punya kebarangkalian hijau? 1/6. Betul? Kebarangkalian dapat hijau. Okey, hijau ada berapa? Tengok, hijau dapat 4 kan? Hijau ada 4. 4. So, semua 1/4 sekali lah. 4 campur 2? 6. 6. 6. Okey, jadi kita kena permudahkan dia. 2/3. Hijau. Kalau merah pula, merah kita ada berapa? 2 kan? Dengan total 6. So, jawapan dia 1/3. Jadi yang inilah. 1/3. Yang ni kita letak di sini. Hijau tu adalah 2/3. Merah tu ialah 1/3. Itu baru cabutan pertama. Dia kata ada 2 cabutan. So, dia letak balik, lepas tu dia cabut balik. Dia letak balik, lepas tu dia cabut balik. Jadi di sini masih samalah nilai kan. 2/3, 1/3, ni 2/3, ni 1/3. Dan baru kita tengok dia punya hasil dia. Di sini HH, di sini HM, MH dan MM. Okey, kalau tengok yang mana satu? Yang ni kita punya eksperimen memang nak mewakili yang dapat guli hijau. So yang atas ni, cikgu padam dulu yang ni. Tak cukup ruang. Okey, jadi hak ni adalah dia punya X sama dengan R dia. HH ni 1 ke 2? 0 ke 2? 2. 2 Jangan kata 0 pula sebab kita eksperimen kita nak dapat hijau. Bila keluar je HH kita letak 2 lah. Kalau HM 1, kalau MH 1, kalau MM ni 0. Sebab eksperimen kita nak dapat hijau. Ni eksperimen ni kesudahan kita. Okay? Jadi X dengan R ni lah. X sama dengan R ni kita kira lah X. Di mana kebarangkalian X sama dengan 0. Bila R sama 0 ada 1 je. Tak? So ada 1 je kita kira lah. Ni PMM. PMM ni maknanya 1/3 lah tak? M tu 1/3. 1/3 kali 1/3. Jawapan dia 1/9. Okay, lepas tu bila P X sama dengan 1, ada berapa? Ada 2 kan? Di mana P HM dengan tambah dengan PMH. MH. Okay, jadi P HM ni, HM 2/3 darab dengan 1/3 tambah dengan sama juga 1/3 darab 2/3. So total dia berapa? 2/3, 1/3 2/9 darab 2/9. So 4/9 tak? 4/9. Okay, dan satu lagi ialah P X sama dengan 2. Di mana 2 kali dapat
H. Jadi satu je lah. Satu je, iaitu P H H. Dapat hijau dua-dua kali. So H adalah 2/3 darab dengan 2/3. So jawapan dia 4/9. 49. Lepas tu barulah kita buat dalam bentuk jadual. Okay, hak atas ni X sama dengan R. Hak bawah ni nilai kebarangkalian dia. Okay. So X sama X pula dah. X sama dengan R. Okay. X sama dengan R 0, 1, 2 tak? 2 je. X sama dengan 0. Jawapan dia ialah ni. Ni X sama 0. So 1/9. X sama dengan 1. 4/9. 9. X sama dengan 2. Pun Sama juga. sama juga. 49 juga. Okay, bila dah dapat, barulah kita lukiskan graf. Okay, dia suruh lukis graf tak? Kalau dia suruh lukis graf, lukis Kalau dia tak suruh, tak payah lukis. Macam mana? Dia suruh tak? Tak ada. Arahan dia kat atas tak? Ke? Jadual je. Tak? Belah. Jadual je. Jadual je, graf tak payah. So tak payah buat lah. Tapi kalau dia suruh lukis graf tu buat lah. Okay, cuba awak buat lah. Yang ni B. Rasa yang bawah ni dia suruh lukis. Dia suruh lukis yang ni. Yang bawah ni dia suruh lukis. Okay, dia suruh lukis tu sama juga. Yang ini beza dia apa? Dia dah siap-siap bagi nilai dah. Senang lagi yang ni sebenarnya. Dia dah bagi dah. Dia punya PXX ni. XR lah sebenarnya. XR ni sama dengan formula. Jadi jangan takut sebab dia dah bagi dah nilai X dia kat sini. So apa yang awak perlu buat ialah awak hanya perlu masukkan saja nilai. 2 minit lagi tinggal. 2 minit lagi. Okay, so 0 tu masukkan nilai sini. 2 masukkan nilai sini. 4 masuk nilai sini. 6 masuk nilai sini. So awak akan dapat nilai dia. Bila X sama dengan 0, 1/3. Bila X sama dengan 2, 5/18. X sama dengan 4, 2/9. X sama dengan 6, 1/6. So dapat nilai tu terus letak dalam jaburan pula dah. Taburan kebarangkalian. 0, 2, 4 berapa nilai dia. Okay. Dan terus je awak plotkan graf. Lagi senang yang ni. Okay. Lagi senang. Okay, boleh cuba buatlah yang ini. Satu dengan satu je kot soalan dia. Ada 2 soalan. Okay. Follow je dia punya rumus dan dia punya X yang diberi. Okay, apa yang nombor 5 ni? Nak habis dah 1 minit lagi. Okay, nombor 5 ni apa dia ni? Oh, tunggu dulu. Okay, nombor 5 tunggu dulu. Selesaikan setiap soalan. Berikut. Oh, yang ini mungkin soalan taburan. Dia lebih daripada di antara. Okay, tak apa. Okay, so ada less than 1 minute. Ada soalan ke? Tak ada, clear. Alhamdulillah. Ada. Rasa macam senang sikit. Cikgu. Tak? Pergi ni tau, keluar. Apik pergi kerja. Tadi Apik masuk, lepas tu dah keluar dah. Dia suruh cakap dengan cikgu dia pergi kerja. Oh, okay. Thank you. So hari ni homework buku kerja 5.4. Minggu lepas cikgu tak dapat lah sebarang homework sebab mungkin cikgu rasa tak berapa faham lagi. Mungkin hari ni insyaAllah rasa faham sikit tau. Lupa nak hantar. Oh, okay, tak apa. Cikgu ingatkan awak macam ada problem ni. So cikgu tak boleh nak ganjak kepada bab lain lagi. Okay, so tak apa. Cikgu nak tengok berapa. Sebab tajuk ni belajar